Jangan duk lebih-lebih lah kan. Kan, Fazli nak bisikan saya. Kan, Ni menyentuh rumah duk gaduh, dia pergi duk gelak. Kan dah kena jawab lah. Kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Siap. Alhamdulillah. Ya bro, saya nak bercakap sikit. Ha. Kalau kita nak satu penyatuan yang baik, Ha. kita nak bentuk satu penyatuan yang baik, Perikatan Nasional. Kalau bro cakap, contohnya ada yang setengah orang cakap Perikatan Nasional ni biarlah UMNO bersatu, PAS duduk sekali. Tapi kalau ada sikap orang macam bro ni yang suka masih menghentam satu parti, walaupun parti tu menyokong kepimpinan Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Bro rasa bro ni seorang yang bijak berpolitik. Bila saya hantam? Jadi buat dulu. Bagi saya, tadi bro pun ada mesej dengan satu brother tu, bro cakap pass is pass. Betul? Jadi kalau benar yang pass is pass. Dan kita rasa nak satu penyatuan ummah yang kuat. Satu penyatuan Melayu yang kuat. Kita tidak perlu menghentam. Parti ni ke, parti ni ke, apa dulu parti tu buat ke tak payah. Betul tak betul? Itu baru dipanggil bijak. Itu baru dipanggil bijak berpolitik bro. Bang, apa tajuk live saya malam ni? Saya tahu, sayang Perikatan Nasional. Rakyat sayang Perikatan Nasional. Dan apa kena-mengena saya hantar bang? Tadi kan bro cakap, apa yang UMNO bagi, apa yang UMNO buat dulu, apa bantuan yang UMNO bagi. Okey bro, dengar saya cakap. Okey. Saya tahu, apa yang bro cakap hari ni, bro cakap tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi bantuan macam-macam untuk rakyat, betul? Bro kena faham. Itu adalah kewajipan dia bagi. Sebab semasa dia merintah adalah masa pandemik COVID. Itu yang saya cerita. Okey, bro dengar dulu saya cakap. Tadi bro ada petikai apa yang UMNO bagi. Betul? Adakah masa UMNO memerintah dulu, masa itu adalah zaman pandemik COVID? Ada atau tidak sebenarnya? Adakah masa itu zaman pandemik COVID? Tak ada lah. Ekonomi pun bagus. Jadi kena pegang benda tu. Tan Sri Muhyiddin merintah di zaman pandemik COVID. Jadi memang sepatutnya bantuan disalurkan kepada rakyat. Betul? Kalau duit dia, dah kena disalurkan kepada rakyat. Isu KWSP pun sehingga dihentam sekeras-kerasnya, barulah dia dikeluarkan tanpa syarat. Betul? Itu adalah kewajipan sebagai pemimpin. Kena bagi bantuan kepada rakyat. KWSP ni polisi bang, dia tak masuk dalam dasar agenda kerajaan. Dia polisi saja. Bukan dalam agenda kerajaan. Bantuan yang Muhyiddin bagi 2,000 ke apa sebelum ni pun tak masuk dalam agenda kerajaan. Bang, bang, saya nak tanya kan, sebelum abang kata tadi sebelum Tan Sri memerintah ni masa COVID-19, sebab tu dia kena bagi banyak bantuan kepada rakyat kan. So masa memerintah itu tak ada COVID-19, so dia tak perlu bagi bantuan sangatlah kepada rakyat. Bukan maksud saya tak perlu bagi bantuan, ada bagi bantuan tapi kita lebihkan kepada pembangunan. Sebab dengan adanya pembangunan membuka peluang pekerjaan. Betul? Betul tak betul? Betul lah. Jadi kita tak dilanda COVID-19. Jadi bila kita dilanda COVID-19, kerajaan buat pembangunan, kemudahan untuk rakyat, membantu rakyat, membuat pembangunan, membuka peluang pekerjaan. Sekadar yang mampu. Betul? Tapi sekarang ni zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, zaman dia ambil pimpinan sebagai menteri adalah zaman COVID-19. Itu dugaan bagi dia. Betul? Jadi dia kena bantulah rakyat yang hilang pekerjaan, yang tak boleh pergi kerja sebabkan wabak ni. Itu adalah kewajipan dia. Bro, nak berpolitik, nak bercakap pasal politik, guna otak bro. Saya guna dah otak. Kalau bro rasa, betul kita nak satu penyatuan. Kita selalu minta biar PRU 15 ni ada penyatuan yang baik. Kan? Ni saya nak tanya abang, kenapa abang tegur satu ya? Kenapa tak tegur puak UMNO hak masuk serang kami tadi sebut tentang Tan Sri? Kan? Dia macam ni bang. Bila abang belajar dalam fizik, kita ada motion of law, third motion of law. Kan? Apa yang orang bagi kepada kita, apa yang orang attack kita, kan? Jadi benda tu dia akan jadi tindak balas balik tau. So, dia orang dah tahu tau. Dalam page dia terang-terang tulis Perikatan Nasional.
So semua hak dalam ni Perikatan Nasional. So bila hang, okey, saya nak tanya abang lah. Bila saya hentam pemimpin abang mesti nak mempertahankan pemimpin abang betul? Betul. Betul. Oh, tak, Tapi betul tak betul? dia nak menghentam Soalan is very simple. The question is very simple. If I attack your leaders, and is it you will attack? Ya, abang akan attack lead saya balik? Kan? Okey, sekarang ni. Okey. Saya attack leader awak sekarang. Saya attack leader awak tau. Okey, dengar saya cakap dulu. Saya ada attack leader awak. Tak, dalam konsep kita duk bicara sekarang. Dengar saya cakap dulu. Saya ada attack leader awak tak? Tak, kami dekat sini, page saya ni, page Perikatan. Kami duk cerita dulu. Saya ada Okey, dengar. Saya ada attack awak leader. Okey, saya nak tanya abang. Saya ada attack Parti Bersatu dah. Tak, abang boleh bagi saya cakap tak? Sat ya? Okey, saya tak bagi sejak. Awak dengar saya dulu. Lepas tu saya bagi awak cakap. Sebenarnya. Saya tanya satu benda aja. Saya ada attack leader awak tak? Tak ni, tak. Sebab tu saya kata ni, saya ada attack leader awak tak? Jawab dulu. Saya ada attack leader awak tak? Abang tak ada lah attack leader. Tapi cara abang tegur. Saya ada attack Parti Bersatu tak? Tak ada lah, tapi cara abang tegur tu tak kena. Dengar. Tak, you call me saya stupid. attack parti awak. Saya tak erti berpolitik. Saya nak bagi tahu kat abang. Okey, you cakap dulu. Abang, bila saya dalam Parti Perikatan Nasional, so my responsible is saya nak cerita kepada orang adalah berkenaan dengan Parti Perikatan Nasional. So what is the problem? This is about the politik. Kalau saya duduk dalam Parti Perikatan Nasional, so I tell about the Perikatan Nasional. Tak ada masalah. So kenapa dan serang kita? This is the problem. Kan, bila you attack kita dulu, then kita attack you balik lah. Kan, itu adalah benda. Saya tak attack you. Saya tak attack you. Betul tak? Saya ada attack you tak? Tak ada kan? Jangan pusing. Jangan pusing. Saya tak attack you, saya tak attack pemimpin you dan saya tak attack Parti Bersatu. Saya tak attack betul. Tapi dalam ini tadi, you bercakap apa yang UMNO buat daripada dulu sampai sekarang ni hanya bagi bantuan BRIM saja. Betul tak? Your people ask me. Bukan saya kata macam tu. Dia kata duk sembang apa, UMNO bagi lagi banyak. Saya bacalah komen. Saya cuma menjawab jawapan. Tapi sebelum tadi yang berada di dengan you ada cakap apa yang UMNO bagi. Perikatan Nasional bagi macam-macam dekat rakyat. Saya kan jawab daripada orang UMNO tanya saya. Saya cerita. The first, apa yang saya buat. Saya terpaksa speaking. Mungkin abang tak faham bahasa Melayu kan. So, saya daripada first saya punya live, saya cerita tentang bantuan-bantuan, dasar dan agenda kerajaan yang bagi kepada rakyat. Perikatan Nasional lah bagi. Sebab saya orang perikatan. Dia cerita perikatan lah. So, UMNO masuk, hentam saya. Kan? Oh, zaman UMNO bagi banyak. Buang. Kan? Jadi, saya mau cakap apa benda yang dia bagi. Bila dia attack leader saya, so, tindak balas dia adalah sama lah. Sebab bila saya kata, okey lah tak apalah nak kata kat kami apa pun tak apalah. Tapi tak ada kepala lah apa. Saya okey je. Then, you still attack. Bila you attack, saya attack balik lah. So, saya rasa benda ni tak pergi ke mana bang. Dia mengganggu urusan saya. Sebab saya rasa rakan-rakan saya pun nak dengar apa yang saya nak ceritakan. Dia bukan nak dengar benda-benda apa ni. Kalau abang bercakap macam tu, terpulang lah. Kan? Terpulang dekat abang lah. Sebab, okey, macam abang cakap lah, abang orang Perikatan Nasional. Saya orang UMNO. Tetapi walaupun saya orang UMNO, saya tak menghalang untuk bersatu. Sebab, ingat parti, satu parti Melayu yang kuat, betul? Ya. Betul. Tapi saya ceritakan di sini, saya nak bercerita je. Saya nak cerita, jangan marah lah. Bagi saya, bukan 1-2 minit, lepas tu tak apa kita cut off. Okey? Okey, kemarahan orang UMNO ni bukan dekat mana tau. Okey. Saya cakap terang, macam saya tak marah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tahu? Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan meninggalkan UMNO di saat kejatuhan UMNO. Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat dari UMNO kerana menentang Datuk Seri Najib. Betul? Betul tak betul? Tapi saya rasa ada kaitan. Kita tak apalah abang cerita bila. Okay. Tapi marahnya orang UMNO ni kepada segelintir pemimpin dalam bersatu yang meninggalkan UMNO di saat kejatuhan UMNO.
Sebabnya masa zaman Datuk Seri Najib, mereka ni adalah pemimpin yang di bawah Datuk Seri Najib. Dan mereka ni adalah yes boss. Betul? Cantik bos, okey bos, cantik bos, betul. Sebab apa? Nak sit masa PRD14 hari tu. Dan mereka sendiri menyangkakan UMNO still akan memerintah. Betul? Tapi bila kalahnya UMNO, mereka tinggalkan UMNO. Sebab tu akak Ombi di bawah ni amat marah sekali dengan dia orang. Saya pernah live dengan Papa Gomo, Bro Azri. Saya sendiri cakap ada, kita tak marah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab dia satu orang yang berpendirian sendiri. Bukan meninggalkan UMNO, tapi dia dipecat dalam UMNO. Sebab masa tu menentang Tan Sri Najib. Jadi masih respect dengan dia. Betul? Kita macam bro cakap, macam saya tahu, bro Perikatan Nasional. Mungkin bro ni orang bersatu lah. Ya, saya bersatu. Macam kita marah orang yang meninggalkan UMNO di saat kita tengah UMNO. Kita tak marah orang yang menentang UMNO di saat UMNO tengah naik tu, dia orang menentang pasal Datuk Seri Najib. Kita tak marah sikit. You boleh continue, you boleh jadi pemimpin selagi you nak sampai sekarang kita sokong. Faham tak bro? Itu je situasi dia. Saya tak pernah cakap kerajaan Pakatan Nasional ni tak bagus. Segala bantuan Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi untuk rakyat, membantu rakyat, alhamdulillah syukur. Sebab kita kena belajar hati syukur. Betul tak? Jadi, macam bro cakap, bro orang bersatu, saya orang UMNO. Tapi saya takkan hentam parti bersatu. Sebab parti bersatu tidak bersalah. Ditubuhkan kerana menentang Datuk Seri Najib. Betul tak betul bro? Kita marahnya pemimpin di dalam bersatu yang meninggalkan UMNO di saat kita tengah UMNO. Bukan marah pasal apa, pasal Datuk Najib sampai yes boss. Okey bos, yes bos, semua okey, betul. Tapi hari ni apa meninggalkan UMNO. Sebab tu kita bagi Datuk Seri Syahrani yang Menteri Pusat Perak Malaysia cakap, kita tunggu PRU nak main. Saya cakap betul, memang di tempat saya ni, okey, tuan-tuan cakap di Bukit Gantang, di Bagasserai, di Parlimen Larut, memang tidak boleh menerima pemimpin bersatu bertanding kat sana. Dan saya banyak letakkan jaminan. Kalau diletakkan pemimpin bersatu di sana, saya cakap kalah. Saya boleh cakap. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin carilah satu strategi, satu idea bagaimana kita nak bersatu balik. Apa cara yang kita boleh buat? Macam bro cerita bak darurat tadi. Macam bak darurat. Saya tanya kat bro satu benda. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin sediakan darurat? Ni satu persatu lah bang. Satu persatu lah. Saya jawab dulu. Saya kira abang pergi tempat lain. Dia masalah kondisi dengan saya ni. Dia pergi merata. Yang pertama, bila tentang Rusi, pemimpin bersatu tak pernah declare walaupun satu orang pun yang mengatakan mereka nak bertanding di mana. Tak pernah ada. Pergi cari dalam satu surat khabar, ada satu kenyataan dalam satu pemimpin bersatu yang bagi tahu kami akan bertanding di sini. Kami akan bertanding di sini. Tak ada. Tak ada seorang pun pemimpin bersatu. So macam mana tahu kata bersatu nak tanding Larut atau apa? Saya orang sekitar sini bro. Sabar, hak tu tak apa. Dan bila abang sebut tentang politik, abang pun tahu mandat untuk bertanding bukan main dekat bahagian-bahagian yang nak ni. Setiap bahagian dia akan tunjukkan komitmen dia. Dia akan tunjukkan komitmen dia sebab dia nak ligan merit. Abang kata tadi abang main politik lama. Saya ni bodoh je tapi saya tahu lah. Saya bukan lama politik, saya baru politik. Okey, dia nak bertanding, dia mesti nak ligan merit. Betul semua mesti nak tunjuk dia ada merit, betul? Tetapi yang nak bertanding ni main mandat daripada mana? Bukan daripada dia. Kalau abang nak tengok komitmen, semua orang sekarang ni duk ligan nak tunjuk dia punya komitmen dia, nak ligan merit untuk bertanding. Itu tak jadi masalah. Kan? Bila abang sebut tentang Rusi, dia bukan kita nak bincang bab Rusi ni dan saya sendiri pun tak pernah sembang pun bab Rusi. Kalau abang pergi tengok dalam live bersatu, siapa-siapa yang buat pun live bersatu, orang bersatu ke, PAS ke, siapa ke, Perikatan Nasional ke, tak ada pernah seorang pun duk cerita di sebelah sana. Bukan kita nak cerita. Sebelah sana je duk cerita bab Rusi. Perikatan Nasional tak pernah cerita bab Rusi. Sebab kita tahu, Rusi nak tanding ni, mandat dia daripada atas. Siapa nak tanding, dia akan ditentukan oleh pemimpin. Pemimpin yang akan tentukan. Kalau abang nak cerita pasal adalah orang nak cerita ketua cawangan sana nak rekrut ahli, ketua bahagian sini nak rekrut ahli. Bang, tujuan parti politik ditubuhkan adalah untuk apa? Tujuan parti politik ditubuhkan adalah untuk mencari ahli.
So tak jadi masalah pun kalau dia pun nak pergi cari ahli, sebab dalam perkara perlembagaan mana-mana parti pun termasuk dengan UMNO mengambil ahli. Kenapa bila mai kat Bersatu tak boleh ambil ahli? Ni benda gila. Kalau dia nak pergi rekrut ahli, ikut suka dia lah. Rakyat ada 32.5 juta. Dan kita tak boleh ambil, nak kata, oh mereka rekrut ahli, mana dia pun nak bertanding kat sini. Tu bukan dia bang, tu bukan politik. Politik dia main daripada atas, mandat. Kalau ditentukan dia ada merit untuk bertanding, oh dia boleh bertanding. Okey, abang tanya soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Tadi saya tanya, kenapa Tan Sri Muhyiddin istihad darurat? Okay. Saya nak kau jawab tu. Sebab apa dia istihad? Bila abang nak tanya saya kepada istihad darurat ni, abang kena tahu dia okey. Pada 23 hari bulan September, bukan 23, sebelum dia lah 23 sebelum tu, Tan Sri pernah menghadap kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk istihad darurat. Pada waktu itu Agong tak bagi. Sebab apa? Kes masih rendah. Agong tak bagi. Dan kita kena tahu kuasa untuk orang kata membuat darurat ni adalah kuasa progresif Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan tidak boleh dipertikai di bawah perkara 150 pasal 8 dalam perlembagaan bagi tahu. Tak boleh pertikai. Sebab ini adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dan bila abang cerita tentang mengisytiharkan darurat, orang hari ni duk kata Tan Sri pinasihat. Dah. Sedangkan di dalam laporan istana bagi tahu bahawa Agong panggil menghadap semua MKN, IGP, DG, semua panggil menghadap untuk menentukan bahawa betulnya keadaan tu wujud. Maknanya melibatkan keselamatan nyawa. Sebab itulah diisytiharnya darurat. Sebab itu kita kena faham daripada konsep darurat. Sebab Perdana Menteri tak ada kuasa. Dan yang kita perlu tahu, orang duk kata Tan Sri Muhyiddin sini isytihar darurat sebab dia nak berkuasa. Gila apa? Apabila Perdana Menteri mengisytiharkan darurat, dia hilang kuasa. Sebab kuasa itu diletakkan di bawah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kuasa itu diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri hanya menjadi ketua eksekutif sahaja. Dan dia tak boleh menjalankan apa-apa tugas tanpa mandat daripada Yang di-Pertuan Agong. Maknanya dulu sebelum darurat Perdana Menteri dia boleh bawa orang kata apa-apa benda dia nak buat ikut suka dia boleh buat. Tetapi apabila diisytiharkan darurat dia tak boleh buat sebab kuasa tu duduk di bawah Yang di-Pertuan Agong. Dia serah kuasa kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah ditubuhnya ahli jawatan kuasa darurat. Dan semua ahli jawatan kuasa ni perlu menasihati Yang di-Pertuan Agong pada melaksanakan fungsi dia. Abang nak gila apa benda ni dalam perlembagaan? Okey, bagi saya cakap pula. Saya dah bagi hang cakap tadi. Saya cakap. Kalau tak diisytiharkan darurat, adakah Parlimen akan bersidang? Saya nak tanya tu, tolong jawab tu dulu. Okey, abang cerita pasal Parlimen bersidang tak bersidang. Okey, dah. Ni, sabar dulu, saya nak jawab ni. Pasal Parlimen This is the misleading issue yang orang sampaikan dekat the whole country Malaysia. Benda ni salah. Sebab Perdana Menteri tiada kuasa untuk memanggil Parlimen bersidang. Kuasa memanggil Parlimen, dah sekejap dulu, saya bagi fakta dia dulu. Di dalam perkara 55 menyebut bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong harus memanggil Parlimen. Ini adalah kuasa memanggil, memperorok dan membubarkan Parlimen adalah di bawah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, ni saya jawab sikit ya. Orang kata Tan Sri takut kepada undi tidak percaya. Pembohong macam sebab apabilanya penggal pertama dibukanya Parlimen, dia bukan bersidang tentang usul-usul berkaitan dengan kepentingan. Dia akan yang mula buka Parlimen adalah sidang titah diraja. Selepas tu selepas titah diraja apa yang dia akan bincangkan? Usul titah diraja. Semua akan membahaskan berkenaan dengan titah diraja. Apa masalah dah kat sini? Ini yang misleading issue yang orang bagi tahu sebab orang rakyat dia tak tahu tentang proses bagaimana Parlimen tu berfungsi. Bila dia tak tahu Parlimen tu berfungsi, lepas tu orang nak kencing lah konon-kononnya Tan Sri gantung Parlimen. Tan Sri ini, Tan Sri mana boleh Tan Sri gantung Parlimen? Parlimen ni bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Saya jawab tu. Itu saya kata dulu. Kalau tak diisytiharkan darurat, kalau tidak diisytiharkan darurat, saya cakap isytihar darurat memang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong pun berfikir benda ni perlu diisytihar darurat. Lain. Dengar. Saya tanya dulu. Kalau tak diisytihar darurat, dengar saya cakap dulu. Hang tak bagi saya cakap, saya dah bagi hang cakap dah. Okey, abang cakap.
Kalau tak ada isytihar darurat, adakah parlimen akan bersidang? Okey, abang mesti ya, yang di Pertuan Agong boleh gantung parlimen walaupun tak isytihar darurat. Saya Isytihar, faham. tak Saya isytihar darurat faham. yang boleh Saya, gantung parlimen. saya faham. Saya faham hang cakap tu. Kalau tak diisytiharkan darurat, parlimen perlu bersidang. Yang di Pertuan Agong boleh Dengar, gantung dengar saya parlimen. cakap dulu. Dengar saya cakap dulu. Dengar saya cakap dulu. Dengar saya cakap dulu. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin kan apa yang dikeluarkan apa semua dalam parlimen. Betul? Perlu dibentangkan. Abang sebut ni Sebab di tu bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim desak supaya hari itu ditarik balik darurat. Dengar saya cakap dulu. Kalau Ha. parlimen bersidang, sekarang ni adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin cukup kursi untuk menjadi Perdana Menteri? Tolong cerita kat saya. Dah bukan. Saya nak Cukup tanya ke tak abang. cukup? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Jawab saya dulu. Okey. Kalau parlimen bersidang, adakah hari ini Tan Sri Muhyiddin cukup kursi untuk jadi sebagai Perdana Menteri? Jawab saya dulu. Okey. Okey, saya jawab. Jawab Kalau dulu. Kamu tak mau jawab saya. Lepas tu Dah, sekarang ni saya Ham cakap saya. Saya nak cakap kepada lagi Ham cakap. Saya tanya adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin cukup berkursi untuk membentuk kerajaan? Saya tanya dulu. Okey, saya nak jawab ni. Boleh saya jawab? Ha. Okey. Okey. Ini yang orang tak faham. Sebenarnya, kalaupun Perdana Menteri tak cukup kerusi, siapa kata Perdana Menteri kena letak jawatan? Siapa kata? Mana dalam perlembagaan yang Saya tak kata dia kena letak jawatan. Saya Ha. tak kata dia kena letak jawatan. Saya tanya, cukupkah dia kata cukup kursi dia untuk membentuk satu kerajaan ni yang kukuh, Cukup ke tak cukup kursi dia tu? dia dah bentuk kerajaan. Ni abang tak faham proses Saya perlembagaan. tanya, kerajaan dia tu tadi kukuh ke tak kukuh? Jawab saya dulu. Saya nak kena cerita kat abang sebab abang tak faham proses lantikan Perdana Menteri. Keputusan majoriti untuk membentuk kerajaan ini adalah pada awalnya kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Kuasa untuk melantik Perdana Menteri ini terletak di bawah perkara 42A yang di Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri tapi yang di Pertuan Agong tak boleh pecat Perdana Menteri. Apabila Perdana Menteri macam mana Perdana Menteri ini nak dilantik? Perdana Menteri ini haruslah menunjukkan majoriti di bawah perkara 432A. Dia kena ada majoriti barulah dia boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Proses ni bulan 3 lepas dah berlaku dah. So bila abang cerita tentang sekarang ni, dia di bawah perkara 434. Perkara 434 menyebut bahawa sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatannya atau atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia boleh minta, dia tak perlu letak jawatan, dia tidak dipaksa untuk meletak jawatan. Dan dia, orang kata apa, Yang di-Pertuan Agong pun tak boleh pecat dia. Sebab tu abang misleading dalam isu ni. Abang tak faham perlembagaan, tapi abang cuba nak terang juga. Tu jadi masalah dia. Bro, jangan kelang kabut sembang bro. Dengar saya cakap dulu. Kan tadi, adakah saya kata Yang Tuan Agong boleh lucut Perdana Menteri? Tak boleh. Betul tak betul? Saya tak kata pun. Jadi kalau majoriti dia tak kuat, macam Bro cakap tadi, sama ada dia turun daripada kereta Perdana Menteri ataupun dia minta dikenal Tuan Agong untuk bubarkan parlimen. Betul tak betul? So, Betul. Sebab itulah Agong, dengar saya cakap dulu. Sebab itulah Agong perkenankan darurat. Apa kena-kena tu? Okey, saya nak tanya abang. Abang sebut tentang majoriti kan? Abang tahu tak tentang motion of confidence? Abang tahu tak? Tak, dengar saya cakap dulu dekat Ham tadi. Soalan tadi okay. Saya nak bahas dengan abang boleh, tapi saya nak tahu basic dulu. Abang tahu tak what is the motion of confidence? okey, terang kat saya. Abang pun tak tahu macam mana abang nak faham tentang benda ni. Okey, bila abang sebut parlimen, dia sebenarnya parlimen tak perlu bersidang pun. Dan majoriti itu tak perlu tunjuk dalam parlimen pun. Kalau parlimen dibuka, dia kena tunjuk dalam bentuk the motion of confidence ataupun usul undi tidak percaya. Abang kena tahu, bila sebut tentang usul undi tidak percaya, dia mesti dibawa oleh pihak kerajaan. Kalau dia dibawa oleh Anwar Ibrahim, dia akan jadi usul dan bukan berkepentingan umum.
Jadi bila sebut tentang usul bukan berkepentingan umum, dia terletak di bawah peraturan peraturan Dewan Rakyat ataupun dipanggil sebagai Parliamentary Standing Order. Dia tak boleh bawa pun usul tu. Kalau kata parlimen sidang, usul tak boleh bawa pun. Sebab apa usul tak boleh bawa? Sebab dia sangkut dalam peraturan 14H. Jadi dia kena ada satu usul daripada menteri. Menteri inilah yang akan bagi tahu bahawa dia tidak menyokong lagi kepada kerajaan ataupun hilang kepercayaan kepada kerajaan, dan barulah boleh dikira sebagai hilang percaya. Tu abang sebut daripada sudut parlimen. Tapi abang kena tahu satu benda, dia sudut daripada benda ni semua, tak perlu pun parlimen buka sebenarnya. Apabila UMNO declare, sebagai contohnya Nazri Aziz, dia declare dia bersama dengan Anwar Ibrahim dan juga DAP. And Ahmad Maslan, dia kata dia tarik sokongan. Nazlan, dia kata dia tarik sokongan. Dekat situ dah cukup, dah tak perlu pun parlimen bersidang. Dan bila abang sebut daripada konsep, tu sebab tu saya kata, abang kena faham kedudukan perkara 434. Sekarang Tan Sri beritahu apa? Tan Sri beritahu setelah selesai darurat, dia akan minta kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Sebab dia ada kuasa, dia tahu. Dia tak perlu letak jawatan. Kalau dia letak jawatan, satu pihak yang lain kena tunjuk bahawa dia ada majoriti untuk bentuk kerajaan. Dan dia ada hak untuk bubar parlimen di dalam perlembagaan. Dan dia bagi tahu tak, dia kata selepas tamatnya darurat bulan 8, maka dia akan bubarkan parlimen. So what is the problem? Sebab tu saya kata bila saya bincang benda ni, we go to the circle because abang sendiri tak faham tentang benda tu. Kan? Syafiq, pelan-pelan Syafiq. Pelan-pelan. Okey Syafiq, sebab tu saya cakap. Bila tanya dekat orang satu, dia orang akan cakap isytiharkan darurat sebab pandemik COVID. Betul? Yes. Betul. Betul. Ha? Betul tak betul? Betul lah. Sebenarnya dia bagi dia kesimpulan dia senang je Syafiq. Diisytiharkan darurat, okey, sebab pandemik COVID. Kalau tak diisytiharkan darurat, kerajaan sekarang ni tak stabil tanpa sokongan majoriti yang kuat. Dengar saya cakap dulu. Tanpa sokongan majoriti. Tak, tanpa sokongan majoriti yang kuat. Okey, Bila tanpa sokongan majoriti yang kuat, kerajaan tak kukuh. Okey, sekarang ni abang nak bagi tahu apa? Abang nak bagi tahu abang nak bagi tahu sekarang ni Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menipu rakyat. Saya tak kata bersekongkol. Yang di-Pertuan pun berfikir kalau tak diisytiharkan darurat. Betul. Kalau kerajaan tak cukup, perlu diadakan pilihan raya di waktu COVID ni memang tak bersesuaian. Dan rakyat pun tak akan setuju, saya pun tak akan setuju. Saya pun tak akan setuju. Abang tak boleh kata benda tu. Sebab apa? Sebab Yang di-Pertuan Agong cuma boleh isytihar darurat atas 3 keadaannya. Keselamatan, ekonomi dan juga satu lagi saya lupa dah. Keselamatan, ekonomi dan juga keselamatan lah ni. Ini soal keselamatan lah. Kalau kerajaan tak kukuh, tak ada majoriti yang tak bentuk kerajaan. Betul. Tak ada sokongan dalam parlimen. Betul. Jadi masa yang untuk buat pilihan raya tak sesuai sekarang ni. Satu masa yang tak sesuai. Okey, sebab apa tak sesuai buat pilihan raya? Bro, tengah COVID ni adakah waktu yang sangat sesuai untuk kita buat pilihan raya? Jadi betul lah Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat kerana pandemik COVID-19. So apa masalah dia kat situ? Sebab pandemik COVID-19 ni dan juga sebab kerajaan tak kukuh. Apa itu pula yang sebab? nak bantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mana boleh Itu kerajaan? Pandemik lah bang. Sebab pandemik COVID-19 lah. Bro, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada majoriti bro. So apa masalah kalau dia tak ada majoriti, apa masalah dia? Kan, jadi kalau bro masih nak pertahankan sebab pandemik. Kalau cuma dengan siapa orang pun tahu. Soalan pertama saya nak tanya kepada abang, apa fungsi parlimen? Saya nak tanya, tu soalan pertama. Soalan yang keduanya, apa masalah kalau dia tidak ada majoriti? Kalau tak ada majoriti, ada kekukuh kerajaan kita ni. Dah, dia boleh... Bang, sekarang ni kerajaan ditadbir oleh siapa dia? Saya tahu. Bila saya cakap pasal darurat, Han cakap sebab darurat ni Yang di-Pertuan Agong. Memang betul Yang di-Pertuan Agong. Tetapi, dia orang selidik dulu pasal apa perlu dibuat darurat. Okey, sekarang ni yang mentadbir negara siapa dia? Sekarang ni yang tadbir negara siapa dia? Sekarang ni yang tadbir negara siapa dia? Saya tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa pula Tan Sri Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional.
yang takbir negara sekarang ni adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu abang misleading. Apabila darurat diisytihar, kan, Perdana Menteri dia serah kuasa dia kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab apa parlimen tak bersidang? Parlimen ini adalah lawmaker, tempat membuat undang-undang. Sebab itu, bila diisytiharkan darurat, Perdana Menteri boleh membuat keputusan tanpa perlu bersidang, tanpa perlu ada persidangan dalam parlimen. siapa kata Perdana Menteri? Siapa kata Perdana Menteri buat keputusan? Ya Allah, takkan itu pun tak tahu. Abang yang tak tahu sebenarnya. Di dalam perkara 150, Fasal 2C, segala undang-undang ini dibuat atas perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Siapa kata Perdana Menteri buat keputusan? Betul, sekarang ni saya tanya dekat Hang. Kalau dah bukan darurat, pembentangan dalam parlimen boleh kena buat atau tidak? Yang di-Pertuan Agong boleh menghentikan parlimen sebab itu adalah Ya, kuasa yang saya tahu kuasa yang di-Pertuan Agong. Kuasa yang di-Pertuan Agong saya faham. Tanpa darurat, desakan daripada semua ahli politik, daripada semua parti yang ada. Okey, kalau dia kena buat juga dalam parlimen, ada masalah tak dalam parlimen? Kalau tidak, ada masalah lah dekat dalam Perak. Tak, saya nak tanya abang. Parlimen ni fungsi dia untuk apa? Okey, saya nak tanya Hang pula. Saya tanya tadi, saya jawab dekat Hang. Kalau tak ada darurat ni, kalau contoh diperkenankan oleh Pertuan Agong, okey, parlimen bersidang. Betul? Hang rasa parlimen tu boleh bersidang dengan baik atau tidak? Hang cerita saya dulu. Tak cerita lah saya dulu. Dia bersidang lah. Apa masalah bersidangnya? Bersidang lah. Parlimen Tak ada masalah dalam persidangan tu. Tak ada masalah. Pergi jumpa orang Hang balik, Hang tanya dia ada masalah ke tak ada masalah? Tak ada masalah bersidang. Dia masalah dia macam ni bang. Saya nak cerita, abang tak faham. Apabila diisytiharkan darurat, yang berkuasa adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan Saya kuasa... faham, bukan saya cerita. Itu kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dia cakap dekat Hang, kalau tak diisytiharkan darurat, diperkenankan, sekarang disahkan kepada ahli politik untuk bersidang dalam Dewan. Untuk bersidang dalam Dewan, adakah kerajaan Tan Sri Muda sini kukuh tak kukuh dalam parlimen tu? Saya nak tanya dulu je. Saya nak tanya abang, satu soalan daripada tadi abang tak jawab. Apa fungsi parlimen? Apa fungsi parlimen? Bro, dalam parlimen lah orang bersidang apa yang dibentangkan oleh menteri untuk mencapai uji. Apa fungsi parlimen? What is parlimen? Aku tak faham. Sekarang kena Hang cakap, saya tak faham. Sekarang saya fungsi parlimen? Parlimen adalah... Ini tempat orang. Semua ni. Saya nak terang. Parlimen adalah lawmaker. Tempat membuat undang-undang. Bila nak buat satu undang-undang, termasuklah bajet tambahan apa semua, dipanggil sebagai rang undang-undang perbekalan. Satu bil dibawa ke dalam rang undang-undang, kan, kemudiannya dibuat kemudian. Dan sama ada bajet tambahan bajet tersebut, kan, tambahan bajet tersebut diluluskan ataupun tidak diluluskan. Sekarang ni bang, di bawah perkara 150(2)C, yang di-Pertuan Agong boleh membuat ordinan ataupun memperkenan apa undang-undang tanpa undi di dalam parlimen semasa tempoh darurat. Jadi apa masalah? Parlimen ni fungsi dia adalah untuk buat undang-undang. Bukan parlimen nak pergi bergaduh. Hang bergaduh aku bergaduh, hang nak suruh lucut kes mahkamah nak ni. Fungsi parlimen tu. Jadi nak stabilkan negara kita sekarang ni, nak elakkan daripada politiking, jadi Yang di-Pertuan Agong mengambil pentadbiran negara. So apa masalah dia? Bila selesai COVID, buatlah pilihan raya. Sebab tu saya nak, bila abang sebut tentang parlimen bersidang, abang nak cerita tentang Tan Sri tak ada majoriti. Sebab tu saya tanya, apa masalah Tan Sri tak ada majoriti? Biarlah dia tidak majoriti. Selalu dia ni. Tadi Hang cakap parlimen ni untuk dia nak lulus sekarang pembentangan rang undang-undang, belanjawan, apa yang tambahan belanjawan semua, betul? Betul tak betul Hang cakap tadi? Kalau ditentang dalam parlimen, tidak ada sokongan dalam parlimen untuk meluluskan satu rang undang-undang dan satu belanjawan, adakah belanjawan tu boleh diluluskan? Okey, nak tentang atas sebab apa? Saya tanya dulu. Okey, saya nak tanya bang. Okey, bila abang sebut Satu hal nak tanyakan saya tanya, kalau tidak ada persetujuan dalam Dewan, undian dalam Dewan yang bersetuju atas tambahan belanjawan kah ini, adakah boleh diluluskan atau tidak? Saya tanya hang dulu. Dia tak boleh diluluskan, tetapi dia makan masa untuk diluluskan. Sebab itu saya kata terpaksa isytiharkan darurat
Sebab Abang tak Tan Sri tahu. Mulyani tak cukup majoriti. Kalau apa Abang itu dah yang masalah. bagi dia tidak akan dapat sokongan. Ya Allah, senang Proses tak parlimen. tahu. Dah, abang Bro, tak tahu proses parlimen. Bila dia bentang kali pertama, tadi dia boleh ada bentang. terang dekat saya. Jadi ada terang dekat saya. Kalau dalam parlimen ni, okey nak luluskan round undang ke, okey penambahan belanjawan ke. Tapi kalau tidak dipersetujui, tak lulus. Okey, dah sekarang Seperti okey. keluarkan darurat, sebabnya kalau diluluskan bersidang rangkuman, tak lulus apa media tidak buat, tidak boleh lulus, tak ada sokongan, habis. Kalau tak lulus apa akan berlaku? Yang Okey, senang je bro dekat hang. kalau tak lulus apa akan berlaku? Kalau Tak tak lulus lulus apa akan maknanya berlaku? menjadi tak lulus, Tan Sri Mulyani tidak ada sokongan, tidak ada kekuatan. Okey, tak sebab tu saya kata abang pergi circle kat situ. Dalam parlimen dia ada bacaan kali pertama. Dia ada bacaan kali kedua. Kalau tak lulus, dia akan pergi kepada bacaan kali kedua. Dia akan masa tu akan jadi panjang. Rakyat di bawah ni akan menderita sebab takkan dapat bantuan-bantuan yang sepatutnya dapat pada depa. Dia akan pergi range dia panjang. Sebab okey, dia bahas tentang satu perkara. Abang dengar lu dalam parlimen, saya serta parlimen okey, dia bahas tentang satu perkara. Usul dia bawa, usul dibawa bacaan kali pertama. Kemudiannya bahas dalam masa 3 minggu sebagai contoh. Bila bahas dalam 3 minggu tak lulus, baca kali kedua. Kan baca kali kedua, bahas lagi. Kan bahas lagi, lepas tu undi lagi. Dia bukannya law ni abang nak cerita bila buka parlimen nak tentu kan. Sebab tu saya kata kat abang, dalam mindset abang nak bagi tahu kata Tan Sri ada majoriti ataupun tak ada majoriti. Saya dah bagi tahu dekat abang dah. Tan Sri sendiri pun dia tahu. Sebab itulah dia kata selepas selesainya COVID, maka pilihan raya akan berlaku. Abang pun setuju bahawa kata tak boleh berlaku pilihan raya dalam keadaan sekarang ni sebab COVID-19. So what is the problem? Nak tentukan majoriti apa benda? Sebab dalam perkara 434, dah sebut dengan terang dan jelas. Sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri atau atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. So dekat sini non-issue. Kalau abang kata parlimen bersidang pun, adakah Tan Sri nak letakkan jawatan? Dia tetap juga akan bubarkan parlimen. So tak ada point dekat situ. Kan semata-mata nak buka parlimen sebab nak tentukan bahawa dia tak ada majoriti. Tak ada point. Sebab law ni yang pertama, abang tak kuasai parliamentary standing order. Yang kedua, abang tak kuasai proses parlimen. Yang ketiga, abang tak kuasai perlembagaan. Tapi abang nak menang juga. Itu masalah dia. Tak apalah abang menang lah. Sebab ganggu masa saya. Saya bukan nak cerita abang ni. Kalau abang nak menang, tak apalah. Abang ambil lah kemenangan tu. Saya tak perlu ganggu. Bukan nak menang. Bukan nak menang. Saya nak bercerita. Saya sekadar nak tanya, okey, yang mana saya dapat daripada hang pun info juga. Betul. Cuma kita bagi saya, betul. Bagi saya, Kerajaan Pakatan Harapan tidak, Perikatan Nasional ni tidak ada, bukanlah satu kerajaan yang kukuh. So apa masalah dia bang sekarang ni? Tak ada problem. Sebab bulan 8 kita pilihan raya. What is the problem? Kalau The dia problem tak is, bro, saya nak cakap satu benda je. Saya nak cakap satu benda. Saya tanya hang lah, hang jawab jujur lah. Saya jawab tanya hang lah. Sebab hang mungkin hang lagi pandai, hang lagi expert dalam politik. Saya nak tanya dah. Tanpa bergabung dengan UMNO dan Barisan Nasional. Oh, ni tak apa bang. Ni dah circle. Saya ada benda lain. Saya nak cerita tentang kebaikan Perikatan Nasional ni. Saya tak rasa tak perlu. Hang sendiri takut nak cakap tentang hang sendiri tak yakin dengan parti hang. Hang sendiri tak yakin. Okey. Okey. Hampa UMNO, okey. Tak apa UMNO, okey. Tanpa bergabung dengan UMNO dan Barisan Nasional, adakah Perikatan Nasional masih boleh bentuk kerajaan pada PRU15? Jawab jujur dengan saya. Kalau abang nak cerita bang, UMNO punya kursi lagi banyak daripada DAP, lagi sikit daripada DAP punya kursi. Dia bukan penentu, tapi kita okey dengar lo bang. Sebab UMNO tak boleh menang, tak apa. Kalau kata UMNO memang tak boleh bentuk kerajaan. Tetapi adakah Perikatan Nasional akan boleh bentuk kerajaan kalau tidak bergabung dengan UMNO? Bukan pakai Perikatan Nasional, kita buat satu coalition of the party member. Jadi coalition of the party member tu adalah untuk tujuan nak bentuk kerajaan Melayu. Kalau abang nak cerita tanpa UMNO boleh bentuk kerajaan, UMNO juga tak boleh bentuk kerajaan tanpa bersatu. UMNO kalah dalam pilihan raya, dia bukan kerajaan. Tetapi bersatu kerajaan. Dia panggil UMNO untuk jadi kerajaan.
Kan sebab apa nama kursi bersatu 31, kursi UMNO 39, beza 8. Kalau nak kira kursi yang paling banyak sekali dalam apa nama dekat dalam negara kita sekarang ni adalah kursi DAP. DAP ada 42. Kalau kata kita tak mau bentuk kerajaan apa nama Melayu, kan ambil DAP tak apa pada waktu tu, tapi dengan syarat pada waktu tu kita fikir nak buat kerajaan Melayu Bumi Putera. Kan yang ada dalam tu adalah majoriti orang Melayu. Kan sebab tu dia ajaknya UMNO sebab dikatakan UMNO ni adalah parti keramat orang Melayu. Kan tapi tak tahu kita keramat tu kita mana. Kan itu yang ajak apa bentuk sekali. Kan? Okey, tengah macam bro sendiri cakap. UMNO ni parti keramat orang Melayu, tapi tak tahulah parti keramat tu gimana, nampak? Jadi kalau orang bersatu sendiri, bukan kata bro je, ada juga pemimpin satu yang keluarkan kenyataan, kan? Perikatan Nasional boleh berjuang sendiri pada PRU15. Ada juga pemimpin yang keluarkan kenyataan macam tu. Jadi bro, benda ni mendatangkan kemarahan orang pada orang UMNO. Bang, abang pergi masuk macam mana juga, macam mana? Jangan cakap keramat kat mana apa semua. Untuk apa nak cakap pintu untuk UMNO? Tak perlu bercakap. Sebab tu kalau kita nak pernyataan yang baik, bercakap benda yang baik. Kita tak payah cakap parti tu macam tu apa yang keramat kat mana. Tak payah cakap, kita cakap yang baik. Sebab apa? Kalau kita rasa kita nak bentuk satu kerajaan Melayu Islam 2/3 majoriti parlimen dengan gabungan 3 parti ni, betul? Kita perlu menghormati satu sama lain. Betul tak betul? Bang ni, saya nak tanya ni, abang boleh tak bagi masa sebab saya dah bagi masa kat abang dah terlampau lama. Saya rasa tak perlu sebab dia circle kat situ ya. Okey bang, setakat saja wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Assalamualaikum. Dia circle Jadi saya nak cerita hari ni adalah terpaksa nak cerita balik masalahnya UMNO tak nak bergabung dengan Bersatu tapi BP lah BP lah kat depa. Dia tak ada masalah apa sebab apabila darurat diisytiharkan maka yang akan mentadbir negara adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. So macam mana nak lulus satu benda-benda kalau tak ada kata apa, tak ada apa nama ni bincang. Sebab itulah dia adanya jawatan kuasa darurat. Dekat dalam tu diletaknya golongan profesional, di bawahnya diletaknya golongan politik. Sebab apa? Golongan profesional ni lebih tahu, dia non politik, dia tak ada politicking, dia tak ada isu, dia tak ada kepentingan. So diletaklah bekas ketua polis negara, bekas apa nama panglima tentera, apa nama orang yang expert dalam jantung, expert dalam apa nama medication dan sebagainya. Jadi bincanglah dalam jawatan kuasa tu. Bila berbincang dalam jawatan kuasa tu, kemudiannya satu keputusan akan dibuat. Keputusan tersebut akan dibentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Benda ni ada dalam perkara apa? Dalam perkara 1502C. Jadi non isu lah tentang benda ni. Saya duk cerita pasal benda ni banyak kali lah. Jadi dia duk pusing, dia masalah dia misleading. Sebab ada orang, dia sebenarnya dia ni kita pergi tengok sendirilah, ada seorang tu dia belajar pun tak habis. Malah kita nak sebutlah nama, belajar tak habis. Lepas tu bukan belajar dalam bidang ni pun. Lepas tu dia kata apa? Dia hantam Profesor Syam Rahayu. Dia kata Profesor Syam Rahayu ni bodoh lah, bangang lah. Profesor Syam Rahayu ni apa nama boleh dibeli dan sebagainya. Sedangkan pakar perlembagaan dalam negara kita ada berapa orang je? Profesor Syam Rahayu, Profesor Syed Salim Faruqi. Habis tu dia nak ambil tak mana? Dia nak ambil Syed Salim Faruqi. Mestilah kita ambil Syam Rahayu. Lagi satu Syam Rahayu ni dia penasihat undang-undang kepada Raja-Raja Melayu. Dia pergi maki Profesor Syam Rahayu. So macam mana nak jadi bijak? Tak boleh jadi bijak lah sebab dia pakar perlembagaan. Kenalah dengar dia cakap. Bila dengar dia cakap maka jadi bijak lah. Kita tak bijak ni kena dengar orang bijak. Tapi masalahnya mereka lagi bijak daripada orang bijak. Tak boleh terang. Tak boleh terang. Profesor Syam Rahayu dia dipanggilnya bodoh. Kawan tu profesor pakar dalam bidang undang-undang. Penasihat undang-undang pada Raja-Raja Melayu. Masa krisis ICC Stated Rome, Sultan Johor, dia tak panggil orang lain, dia panggil siapa dia? Dia panggil Profesor Syam Rahayu. Dia pula minta maaf tuan-tuan. Tuanku panggil siapa? Tuanku panggil Profesor Syam Rahayu. Dia kata Profesor Syam Rahayu bodoh. Bila tak mau dengar Profesor Syam Rahayu duk berhujah, Profesor Syam Rahayu terang tentang benda ni. Saya rasa banyak kali dah terang, bukannya sekali dua, banyak kali dah terang. Dan tapi duk tak mau dengar, masalah lah kan. Jadi susahlah apa nama otak-otak nak berhubung. Susahlah apa nama ni otak-otak nak berhubung. Jadi depa je pandai, profesor tak pandai, depa lagi pandai daripada Profesor Jam lah. Satu poin angkat, terima kasih. Sebab ni lah tadi mungkin ada orang doa tadi, dia kata apa ni buatlah 1.4 pun tak sampai, ni mungkin doa dia Allah makbul naik 1.6 alhamdulillah.
Kan, pok meja kalau tempat majoriti kena letak calon Melayu adakah menang. Sebab dua kena gerak kes supaya boleh letak calon di tempat majoriti Cina. Okey lain tempat luka lain Salam Fiq. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Okey, dekat 2 jam tuan-tuan Okeylah tuan-tuan, setakat tu saja. Saya pun tak tahu nak cerita apa dah malam ni sebab habis kat depa je. Saya nak buat live nak cerita tentang bantuan apa nama mangsa kebakaran tadi. Kan? Tapi duk sembang habis masa kat depa je. Depa masuk main tak tahu apa cerita apa. Saya pun tak tahu dah nak pergi tak mana sebab dia punya telajak dia jauh. Dia ibarat macam mana tuan-tuan kan? Dia ibarat macam saya tengah duduk atas highway, lepas tu saya nak pergi, saya ni halau tujuan saya dah tahu dah. Dan saya nak pergi ke Ipoh. Tiba-tiba depa ada orang kacau, kan, jalan Ipoh tutup. Kan, jadi saya pergilah sampai ke Bukit Kayu Hitam. Bila saya nak pergi ke Bukit Kayu Hitam, saya nak pusing balik Ipoh, jauh lah tuan-tuan. Penat kan, bila penat kena rehat dulu. Kena rehat dululah, saya pun tak tahu nak pusing balik ke mana dah. Kan? Saya pun tak tahu nak pusing nak lipat ke mana. Jadi lah ni saya duduk di Bukit Kayu Hitam. So esoklah kita pusing balik main Ipoh cerita pasal malam tu. PN kerajaan yang tak ada majoriti. So apa masalahnya? Saya nak kata tak ada masalah apa kan. Pilihan raya pun tak boleh buat sekarang ni kan. So bulan 8 lah selepas selesai COVID buat pilihan raya. Tak ada masalah. Tidak ada masalah apa pun kat situ. Tak berbangkit apa-apa isu. Sebab dalam perlembagaan tak sebut pun. Macam apa nama yang si sebelah sana lah. Saya sebut pilihan nama Semeh. Budak lumut dengan apa nama dengan lobak dia duk sebut kata wajib letak jawatan. Sebab tu saya tanya kepada depa, mana dalam perlembagaan sebut, dekat mana, bagilah rujukan, kita nak tengok rujukan. Sampai hari ni tak berani bagi rujukan. Dekat mana yang kata wajib letak jawatan? Tak ada pun. Tak ada pun kata wajib letak jawatan. Dia kata ada dua pilihan. Sama ada Perdana Menteri letak apa nama meletakkan jawatan jemaah menteri. Letak jawatan jemaah menteri bukan letak jawatan dia. Ataupun dia membubarkan parlimen. So dia dah bagi dah serah kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong. So selepas selesai darurat dia akan minta kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bubarkan parlimen. So non isu lah dekat situ, tak ada isu. Sebab benda ni dibenarkan oleh perlembagaan dalam tempoh darurat negara ditadbir oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Benda ni jelas di dalam perkara 150 jelas. Semua orang kita tak mau kuasai perlembagaan tu yang jadi masalahnya. Jadi benda jelas tak perlu nak pusing-pusing mata. Jadi tak ada majoriti ke, ada majoriti ke apa kan, non isu. Kita kembali kepada rakyat. Kan kita duk sebut tentang rakyat pilih kan. Jadi biarlah rakyat pilih. Kalau rakyat nak pilih Perikatan Nasional, rakyat pilihlah Perikatan Nasional. Kalau rakyat nak pilih apa nama Pakatan Harapan, pilihlah Pakatan Harapan. Kalau rakyat nak pilih Barisan Nasional, pilihlah Barisan Nasional. Sebab negara kita adalah negara demokrasi. Bila sebut tentang negara demokrasi, apa nama ni hak mengundi itu terletak kepada rakyat. Terpulanglah rakyat nak pilih siapa-siapa pun. Dalam live saya cakap macam tu lah. Tapi mereka kata tak boleh. Rakyat kalau tak undi mereka bodoh. Saya tak katalah rakyat bodoh. Sebab negara kita amalkan sistem demokrasi. So kena tahulah bila undi mereka ni apa masalahnya. Bila undi kawan ni apa masalahnya. Kalau undi Perikatan Nasional apa yang dapat. So pilihlah sendiri. Terpulanglah kepada rakyat. Serahkan kepada rakyat. Rakyat tentukan. Bila kita sebut tentang rakyat, negara ini milik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan ini milik siapa? Kerajaan ini milik rakyat. Wakil rakyat itu siapa? Wakil rakyat itu adalah wakil yang dipilih oleh rakyat. Itu adalah sistem demokrasi. Bila kita sebut tentang demokrasi, this is the demokrasi lah. Kalau tak faham dalam bahasa Melayu, inilah sistem demokrasi yang kita panggil. Maknanya rakyat memilih pemimpin untuk menjadi wakil kepada mereka. So kita serahlah sebab ini adalah kerajaan rakyat, bukan kerajaan orang-orang yang tertentu, bukan kerajaan parti. Parti ini adalah satu penjenamaan, satu jenama. Sebab tu bila kita nak bertanding dalam pilihan raya, dia bukannya kita bawa parti, dia bawa nama. Sebab tu dia panggil sebagai penamaan calon. Tapi parti ni adalah jenama satu calon tu. Contohlah nama calon tu adalah Esme. So dia punya jenama Esme ni adalah Barisan Nasional, jenama dia. Jadi parti ni adalah jenama. Jadi kerajaan ini adalah kerajaan rakyat, dia bukan kerajaan parti. Jadi kita nak rakyat yang berhak menentukan siapakah kerajaan yang dia nak. Mana satu kerajaan yang dia nak, serah kepada rakyat. Bulan 8 serah kepada rakyat, rakyat tentukan. Mudah cerita. Kita benda ni kita nak mudah-mudah. Kita tak mau pening kepala, duk pusing sana, pusing sini, duk tentu. Okey, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.